Kita banyak mempelajari daripada orang lain juga. Kita sebenarnya kita bertanya di mana kita dengan Rasulullah. Kalau dikatakan apakah wangian itu, Ustazah tak pastilah nama dia. Jadi yang kita tahu bahawasanya Rasulullah tu sentiasa wangi. Jadi itu pun jadi satu ikutan kepada kita supaya kita ni menjaga diri kita dengan wangi-wangian. Dan pernah juga ada juga riwayat mengatakan bahawasanya Rasulullah apabila berjalan di suatu area ataupun lorong, maka orang akan kenal di situ telah dilalui oleh Rasulullah tempat tersebut. Bagaimana Rasulullah dikenali? Pasti dengan bauan yang tersendiri, yang wangi. Dikatakan juga antara riwayat daripada Sayyidina Anas, dia mengatakan bahawasanya Rasulullah mempunyai sukkah. Sukkah tu satu peti di mana dikumpulkan di dalamnya tu wangian-wangian. Di situ kita faham bahawasanya Rasulullah juga menyimpan wangian. Rasanya macam tak layak nak letak berapa dua tu ya. Kita tahu Rasulullah mempunyai banyak nama dan pastinya nama-nama tersebut ialah yang warid ataupun yang memang ada dalam periwayatan, dan termasuk juga beberapa peranan Rasulullah SAW di tempat Raudah, iaitu di makam Rasulullah SAW. Kelilingnya memang mereka letakkan sebanyak 200 nama yang semuanya adalah menunjukkan kepada nama Rasulullah SAW. Bila seseorang itu mempunyai nama yang banyak, itu menunjukkan kemuliaan dirinya, apatah lagi Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian selain daripada 200 tu, Ustazah pernah diberikan satu buku, iaitu buku Al-Barakat Al-Makkiyah. Saya yakinlah kalau ada ramai yang tahu juga tentang buku ni. Penulis ni ialah Imam yang begitu alim, Syekh Maulana Muhammad Musa Ar-Ruhani Al-Bazi. Dia dikenali dia alim daripada beberapa sudut, dan kerana banyaknya ilmunya, maka beliau ni dapat mengumpulkan nama-nama Rasulullah sebanyak 803. Subhanallah, kan? Yang tadi saya sebut 200 je kat Rautah, kan? Dan dia kumpulkan nama-nama Nabi ni dalam buku ni, disertakan dengan selawat kepada Rasulullah SAW. Sebagai contoh, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina awwali syafi'in. Sebab dia sebutkan macam tu. Dan Ustazah pernah diajak membaca bersama. Bila kita membaca tu, kita macam tadi kan, dia kata apa? Awwalu syafi'in, kan? Kita berselawat kepada orang yang pertama ataupun orang yang paling utama memberikan syafaat nanti kita di akhir akhirat. Jadi kita baca tu bukan setakat kita nak baca je macam gini, baca je selawat, baca nama dia, tak. Tapi bila kita baca, kita terasa subhanallah, peranan Rasulullah tu begitu hebat, begitu banyak, sehingga kan kita macam rasa malu kalau kita tak berselawat. That's what yang rasanya macam kita kena usahakan. Selawat kadang-kadang paling-paling kita boleh dapat 100 lah, kan. Tapi kenapa orang lain boleh sampai 1000, 10,000? It's like kan. Jadi bila kita banyak mempelajari daripada orang lain juga, sebenarnya kita bertanya di mana kita dengan Rasulullah. Jadi kita kena letakkan schedule, dan perkara itu menjadi satu usaha yang begitu jitu untuk dapatkan selawat yang banyak. Sebab apa? Dia memerlukan rutin. Rutin tu sampaikan kat kepala kita yang ada selawat Nabi. Jadi yang itu tak boleh kita dapat kecuali kita usahakan. Selain daripada tu, pastilah benda-benda lain yang kita buat, sunnah-sunnah Rasulullah, kan? Bila kita makan, kita rasakan inilah cara Rasulullah makan. Selain daripada tu, kalau dapat kita selalu doa, dapat ziarah pada Rasulullah SAW, sebab kita yakin Rasulullah tahu kehadiran kita di sisi dia. Okay? Jadi itu kena minta lah lebih sikit lah. Kalau dapat tiap tahun pergi, Masya Allah, ya Allah, kan, dapat ziarah Rasulullah SAW. Allahu a'lam bissawab.